Saya bagi satu contoh untuk hadirin. Tidak tentang tasbih, tidak tentang tahmid, takbir, tahlil, tapi lain daripada itu. Maksudnya yang tidak popular tetapi fadilatnya besar. Ini kan pula yang popular ini. Doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Kita terlalu hafaz sampai bertukar-tukar. Bismikallahumma ahya wa amut. Esok malam Bismikallahumma amutu wa ahya. Tak apa. Yang penting Bismikallahumma tu ada. Bismikallahumma pendek je, tapi hadirin, dia punya khasiat itu luar biasa. Al-Imam Ibn Kathir meninggal pada tahun 774 Hijriyah. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kisah. Dulu ada satu kafilah di antara pemuka pedagang Quraisy yang ada bersama rombongan itu adalah Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah berhenti di satu kawasan yang dikatakan, kalau bahasa kita ni, kerah. Tempat tu kerah. Tempat itu banyak jin. Ada seekor ular yang sebenarnya jin. Lalu sebahagian yang ada di dalam rombongan tadi bunuh ular tadi. Dia sebenarnya membunuh jin. Jin di situ marah. Esok ada seorang tua perempuan datang dengan tongkat. Lalu dihentaknya tongkat itu, bertempiaran binatang-binatang, lari, unta, kambing yang dibawa mereka tadi itu. Sebab yang lihat jin binatang, manusia tak tengok. Hari yang susahlah cari unta, lari, kambing dan sebagainya. Susah dibuatnya. Dah dapat semua kumpul, esok mai lagi perempuan tadi tu, hentak lagi, lari lagi, bertempiaran lagi, cari lagi, susah lagi. Janganlah berterusan. Akhir sebahagian mereka tanya dengan orang di kawasan itu, kenai tak perempuan ni begini, tak kenai, hak ni tak kenai, orang ni tak kenai, orang ni tak kenai. Akhir dia panjang lagi, tak kenai tu, cuma saya kena berhenti je. Akhir berjumpa dengan seorang orang tua perempuan juga. Tanya, nek, tahu tak dengan fulanah, nenek yang begini. Kata nenek tu, saya tahu. Itu sebenarnya jin yang menyerupai manusia. Kenapa nenek ini tahu itu jin? Sebab nenek ini pun jin juga. Nah, tapi yang pelik, nenek jin ini tadi bagi tahu, kalau dia datang lagi, bacakan padanya Bismikallahumma. Itu yang kita baca sebelum tidur tu. Dia akan terbakar nanti, akan mati dia. Oh, Masya Allah. Selepas ucap terima kasih dan sebagainya. Ini tak pelik. Jin mengajar sesuatu untuk mengalahkan jin, tak pelik. Sebab dalam riwayat yang lain, pernah gandum yang diletakkan di Baitul Mal setiap pagi berkurangan, sehingga Sayyidina Abu Hurairah nak tengok siapa buat kerja, tak tahu. Akhir sembunyi. Malam tu lah, tengok-tengok ada tangan terjuluk keluar, tangkap. Rupa-rupanya apa? Jin. Hang buat kerja. Esok saya akan bawa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan bawa. Tak, hang telah ambil barang dalam ni. Tolong. Saya, kata jin, dia buat negotiate, ajar kamu satu bacaan, kalau kamu baca, jin tak mai. Jin aja bacaan supaya jin pun takut. Nah, pelik. Apa dia? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi.
Esok pagi jin tu dilepaskan. Esok pagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Rasulullah, jin itu pembohong. Jin itu pembohong. Tapi hak dia ajak malam tadi betul. Jin ni pembohong, jangan tak percaya. Tapi hak dia ajak malam tadi betul. Tu nak cerita, memang ada jin yang betul. Walaupun dia jin tapi dia ajak tu betul. Sama macam tadi. Habis esok hari, sungguh nenek yang datang bawa tongkat tu datang lagi. Ketika dia datang, salah seorang yang semalam jumpa nenek yang satu lagi tu, dia teringat bacaan kalau dibaca depan jin, jin itu akan musnah. Sebelum dihentak, dia sempat baca Bismikallahumma di hadapan jin itu. Jin tadi tu jadi mengelupak, dan sebelum dia mati, dia sempat tendang yang namanya Harab bin Umayyah tadi tu. Meninggal Harab bin Umayyah. Sebab tu jaga-jaga kalau nak ni orang yang kena rasuk jin, jangan duduk depan-depan dia. Lagi kena flying kick, nanti bahaya. Di tepi dia meninggal Harab bin Umayyah. Akhir perjalanan diteruskan dan dibawa mayat Harab bin Umayyah. Tapi tak boleh dibawa berterusan sebab nanti mayatnya membusuk, maka akan jadi suasana tak selesa. Akhir mereka kuburkan Harab bin Umayyah di satu tempat yang remote, yang jauh sekali. Dikubumikan ikut cara ketika itu. Habis, lalu mereka nak beredar daripada kawasan kubur tadi itu. Tiba-tiba mereka dengar ada jin bersyair. Kemah juga jin ni bersyair. Jin ni bersyair. Dan syair ini pelik, ajaib. Sefasih macam mana pun orang itu, kalau dia baca syair jin ini jangan ditulis sebab ni syair jin. Sefasih macam mana pun, kalau dia ulang bait syair ni 3 kali ulang, mesti ada yang lekat, mesti ada yang tersasul. Sebab Masya Allah, heran juga saya tengok cerita ni. Jin ini pandai pula. Dia bersyair, dia guna bahar rajas. Bahar rajas. Apa bunyinya? Sikit sahaja. Sebab ni malam ni, siang cerita panjang tak apa. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nah itu. Wa qabru harbin, dan kubur orang bernama Harab bin Umayyah, fi makanin faqrin, di satu tempat yang sangat jauh, wa laysa, dan tidak ada, qurba, dekat, qabri harbin, tidak ada dekat dengan kubur Harab itu, qabru, satu kubur pun. Dalam bahasa kita Melayu mudah, kubur Harab itu jauh daripada orang lain, dan satu kubur pun tidak ada berdekatan dengan kubur itu. Wa qabru harbin bimakani faqrin wa laysa qurba qarbin qabru. Wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ini saya tersasul ni. Walaupun saya dah hafal ini. Dia pelik syair ini. Kalau diulang 3 kali, maka akan ada tersasul. Bukan kerana jin, tidak, tapi kerana dia punya bahar tu, bahar rajas tu. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Hadirin, Bismikallahumma aja. Pendek 2 perkataan macam tu. Bismikallahumma. Jadi mulai malam ni ataupun ketika nak tidur, jangan dilupa baca ini. Apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Dan kalau rasa takut-takut, rasa tidak nyaman, rasa perasaan gundah gelana, takut tempat tu keraih dan sebagainya, antara yang boleh dibaca Ayatul Kursi dan yang lain-lain, dan satu lagi Bismikallahumma. Itu baru Bismikallahumma, belum lagi tahlil, tahmid yang dah masyhur akan fadilat.